A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi Quran. Sebenarnya telah beberapa hari kita tidak bersama-sama dalam sesi penafsiran ringkas daripada Quran mengikut muka surat ini. Tapi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bersama-sama kembali, insya-Allah. Moga-moga kita akan dapat meneruskan usaha ini, pemahaman kita, pembacaan kita terhadap apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam Al-Quran ini. Jadi moga-moga kita akan terus dapat bersama-sama, insya-Allah, setiap pagi pada pukul 6.15 pagi dan tepat, insya-Allah. Dan kita akan berakhir dalam 20 minit, 25 minit, 30 minit, insya-Allah. Moga-moga tidak akan lebih. Pada pagi ini kita akan sama-sama lagi membaca pada muka surat 395. Jadi siapa-siapa yang ada Al-Quran, siapa-siapa yang ada ni, saya harap dapat kita sama-sama membuka insya-Allah Quran, kalau ada Quran terjemahan, dan kita boleh lihat dan lalui sama-sama, insya-Allah, muka surat tersebut, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Sadaqallahul azim. Jadi kita bacakan pada pagi ini ayat yang kita akan baca pada muka surat, insya-Allah muka surat 395 ini, juz yang ke-30, soal Qasas. Kita sebenarnya pada muka surat yang terakhir daripada soal Qasas. Selepas ni kita ada separuh muka surat lagi soal Qasas, dan kemudian kita akan masuk kepada surah yang baru. Ayat yang telah kita bacakan tadi merupakan ayat daripada ayat yang ke-78 daripada soal Qasas. Dia masih lagi menyambung cerita tentang kisah Qarun. Jadi sebagaimana kita telah baca sebelum daripada ni, minggu-minggu sebelum, hari-hari sebelum daripada ni, beberapa hari lepas, iaitu kisah hujung-hujung surah Al-Qasas ni menceritakan tentang Qarun. Selepas daripada Allah Ta'ala menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan juga kisah Fir'aun, maka kemudian tu ada ta'liqat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajaran apa yang patut kita faham untuk kita semua, dan kemudian Allah Ta'ala ceritakan kemudian selepas daripada itu kisah Qarun. Jadi Qarun, sebagaimana yang telah kita maklum, kita baca sebelum daripada ni, ialah dia ni adalah daripada kaum Musa. Maknanya dia ni bukan daripada Kipti, tapi dia adalah salah seorang daripada grup Bani Israel. Tetapi dia ni telah menjadi seolah-olahnya adalah seperti seorang yang melampau, yang teruk dan sebagainya, kan. Jadi menyebabkan dia ni seolah-olah perangainya memang dahsyat dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran ini menjadi seperti pengikut seperti Fir'aun. Jadi kita dapat dua cerita daripada surah Al-Qasas ni, iaitu yang pertamanya ialah kisah Fir'aun, dan yang kedua ialah kisah Qarun. Jadi setelah daripada dinasihati oleh dinasihati oleh orang-orang, iaitu orang-orang yang beriman kepada Qarun ini, awak tak patut buat macam tu, awak tak patut macam tu, kan. Allah Ta'ala ceritakan sebelum daripada ni, kan, bahawa dia ni sangat kaya, kunci-kuncinya tidak mampu, sehingga kuncinya saja tidak mampu, tahu hartanya banyak mana lah tak tahu lah, kan. Sehingga maknanya dipikul oleh orang-orang yang kuat sekalipun. Jadi maknanya kat sini hartanya sangat banyak, rumahnya sangat hebat, perhiasan sangat besar. Jadi Allah Ta'ala ceritakan kat sini, kan, apabila orang nasihat kepada dia, apa yang dia katakan? Dia kata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia kata, Qarun kata, dia kata semua benda yang aku ada ni sebenarnya adalah aku dapat kerana ilmu aku. Jadi dalam tafsir kata, aku dapat kerana kehebatan aku, kerana usaha aku dan sebagainya. Jadi dia dah lupa dah bahawa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala lah yang memberi kepadanya harta-harta tu. Jadi benda ni, perkara ni, isu ni adalah isu yang sama, kan, berlaku pada manusia pada hari ini.
iaitu manusia yang mendapat harta banyak. Ada di kalangan mereka ini yang sombong, yang bila dinasihati dan juga mereka tak nak dengar, dan bila dia merasakan bahawa semua benda tu adalah kerana usaha dia, tak ingatlah bahawa benda tu adalah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan dia selepas daripada itu, iaitu awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Adakah dia tidak tahu? Awalam ya'lam, dia tidak tahukah bahawa Allah Taala telah membinasakan sebelum daripadanya minal qurun. Qurun ni artinya ialah bangsa-bangsa yang banyak. Kaum Samud, kaum Ad, kaum Nabi Saleh, macam-macam sekian. Itu kurun. Kurun tu bukannya 100 tahun, tapi kurun tu artinya ialah bangsa-bangsa yang terdahulu. Man huwa ashaddu minhu quwwah wa aktsaru jama'ah. Allah Taala sebutkan dua perkara, dua jenis, iaitu apa yang mereka ada, orang-orang yang sebelum tu yang Allah Taala hancurkan tu, mereka ini lebih kuat lagi daripada dia. Lebih kuat maksudnya apa? Lebih kuat maksudnya kekuatan dia, bodyguard dia, mungkin kan, tentera-tentera dia, tentera upahan dia kan, orang gaji dia kuat lah, rumah dia kuat dan sebagainya. Sebelum daripada kau Firaun, sebelum kau Korun. Kemudian tu apa? Aksaru jama'ah, lebih banyak lagi harta daripada. Maknanya sini, orang-orang zaman dulu ni sebenarnya banyak harta mereka. Kalau Korun tu banyak harta, maknanya orang daripada tu Allah Ta'ala sebutkan lebih banyak lagi harta dia. Mereka banyak harta, tetapi apa jadi pada mereka? Allah Ta'ala bila nak hancurkan, Allah Ta'ala mudah saja kun fayakun. Allah Ta'ala kirimkan apa-apa saja. Jadi nak menunjukkan kat sini bahawa lemahnya manusia ni. Jadi manusia sepatutnya jangan merasai bahawa jika sekiranya dia banyak harta, dia hebat, bahawa sebenarnya dia ni adalah, benda tu adalah datang daripada diri sendiri, kehebatan dia dan sebagainya. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah Ta'ala kata, dan dia tidak ditanya tentang dosa-dosa orang-orang mujrim itu. Maknanya kat sini kan ada ayat yang mengatakan, yang menyebutkan bahawa semua manusia itu ditanya. Ada menyebutkan macam tu. Seperti contohnya ialah apa ni kan, Allah Ta'ala kata fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhan kamu, kami akan bertanya mereka ini semuanya. Ada ayat yang mengatakan macam tu. Jadi ulama-ulama telah cuba menggabungkan di antara dua ayat ini, iaitu apa? Yang pertamanya ialah ada benda-benda yang ditanya, ada benda yang tidak ditanya. Ada kesalahan-kesalahan yang ditanya dan ada kesalahan-kesalahan yang tidak ditanya. Itu kesimpulannya yang dibuat oleh ulama berdasarkan kepada sebab ini kalau orang baca Quran kan, banyak baca ayat Quran banyak, di sana sekali ditanya, sekali tidak ditanya. Jadi apa macam kontradik kan. Jadi sebenarnya tidak ada kontradik. Tidak ada kontradik di antara ayat-ayat ini. Jadi kesimpulannya ialah Allah SWT tu kalau tanya, bukan tanya nak tahu, bukan, Allah Ta'ala dah tahu semua kan. Allah Ta'ala tahu apa kesalahan mereka, apa yang mereka dah buat atas dunia ni, dan kenapa mereka dibalas macam ni, Allah Ta'ala tahu. Tapi pertanyaan itu hanyalah untuk pertanyaan taubiah, dia kata, iaitu untuk merasakan bagi macam apa kamu buat dulu, dah tahu dah kan, saja kan. Allah Ta'ala sebut macam nak menyakitkan dia lagi. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebutkan dalam ayat 79, fa kharaja ala qaumihi fi zinatih. Apa dia Korun ni? Korun buat dia pun keluar kan, berjalan kepada kaumnya, pergi kepada kaumnya fi zinatihi. Fi zinatihi maknanya dengan perhiasannya. Dikatakan, disebutkan dalam jalan lain, dikata kudanya hebat, pakaiannya hebat, dengan emas, dengan perak dan sebagainya lah, perhiasan-perhiasan yang hebat kan. Ada macam-macam juga, ada ahli-ahli tafsir yang menyebutkan lebih lagi tentang isu ni, iaitu kan bagaimanakah bentuk-bentuk perhiasan yang dipakai oleh Korun pada masa itu. Tetapi ulama seperti Syekh Tantawi, dia menolak benda ni. Syekh Tantawi dia menolak. Dia kata benda ni adalah daripada khabar-khabar yang dhaif. Jadi kita tak perlu sebut lah, tak perlu terima lah kan. Bukan tak perlu terima, maknanya tak perlu sebutkan lah dalam tafsir. Yang pentingnya Allah Ta'ala sebut ialah fi zinatihi, maknanya dia ni keluar dengan hebat kepada kaum dia. Jadi lepas tu qala allazina yuriduna alhayatad dunya. Bila Korun ni keluar kan, orang tengok dia kan hebat, dia kan kereta dia hebat, kuda dia hebat, perhiasan dia hebat, pakaian dia hebat. Jadi orang-orang nak kepada dunia ni, yang ada pemikiran nak kepada dunia, dia kata apa? Ya laitalana mislama utiya Korun. Dia kata, bestnya kalau kita dapat macam Korun dapat. Ini sebiji lah macam apa yang berlaku pada hari ni kan. Bila tengok kehebatan manusia yang hebat-hebat tu kan, maka ada lah orang tengok, rasa. Kalau tak sebut dengan mulut pun rasa dalam hati kan, bestnya kalau kita dapat jadi macam dia kan.
jadi selebriti, gaji mahal, harta banyak, bilioner, milioner, macam-macam kan. Ada orang macam tu kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala terus mengatakan bahawa orang-orang yang ada perasaan macam tu iaitu semata-mata nak kepada dunia sahaja tu, itu sebenarnya adalah orang-orang yang yuridunal hayatad dunia. Sebab apa? Kalau orang-orang yang nak kepada akhirat lain pula, cara je kan, iaitu benda akan disebutkan selepas daripada ni. Jadi orang yang nak kepada dunia ni, bila dia tengok Qarun tu macam tu, dia kata innahu lazu hazzin azim. Oh, nasib baiknya dia, nasib baiknya, bernasib besar lah dia kan. Dia seorang tu lah, hazzin tu nasib, azim tu besar. Masya Allah, bestnya nasib, macam betul lah dia kan, kaya. Jadi kita rasa nak macam tu kan, ada cita-cita macam tu kan. Jadi perasaan tersebut sebenarnya adalah satu perasaan yang datang daripada hati yang tidak betul. Sebab apa? Sepatutnya macam mana? Sepatutnya ialah waqalal ladzina utul ilma wailakum. Kalau orang yang mempunyai ilmu, orang yang mempunyai ilmu, waqalal ladzina utul ilma, orang yang mempunyai ilmu akan mengatakan, ilmu tu apa maksudnya? Iaitu orang-orang yang mempunyai iman, orang yang memahami Islam kan. Maknanya kalau kita sekarang lah kan, maknanya kan orang yang faham, orang yang tahu nilai akhirat, nilai dunia, dia tak akan kata macam tu. Dia akan kata apa? Wailakum sawabullahi khair. Dia peringatkan wailakum. Kalau wailakum ni maknanya ialah benda kan, kalau ikutnya kadang-kadang terjemahan tu celaka kadang-kadang. Tapi kadang-kadang maksud dia ada banyak maksud. Wailakum ni kan, wail tu tapi kadang-kadang, tapi maksud di sini ialah mata tak boleh cakap macam tu, kamu tak boleh rasa macam tu, gitu maknanya kan. Sepatutnya kan, wailakum, kamu sepatutnya tak boleh rasa macam tu. Sebab apa? Sawabullahi khair, pahala Allah tu lebih besar, liman amana wa amila salihan, bagi orang yang beriman dan juga beramal soleh. Jadi maknanya orang-orang yang nak pada dunia, dia akan tengok orang dunia tu hebat kan? Tapi bila dia tengok kepada orang yang buat amal soleh, dia tak rasa nak berminat sangat kan. Dia tak rasa nasib baiklah dia jadi orang baik. Ada orang macam tu kan, tetapi ada orang tidak macam tu. Jadi kita kena ubah kan benda ni kan, iaitu benda kan kena ubah sebagaimana yang sepatutnya. Allah Ta'ala bawa cerita ni supaya mengajar kita semua, bukan nak mengajar orang tu kan. Sudah ada orang tu dah mati semua kan, tapi nak mengajar kita ni, supaya kita rasa apa kan. Sepatutnya kita rasa sawabullahi khair. Bila kita tengok orang-orang yang dapat pangkat, dapat harta banyak, kita ingat sawabullahi khair. Bukan makna kita ni tidak mengejar harta, tidak berusaha untuk mendapat harta tu. Kita berusaha juga untuk mendapatkan harta, tapi bukan untuk diri kita, tapi untuk mendapatkan pahala dengan tu. Jadi sebab itulah bila orang-orang kaya yang faham kan, dia mendapat harta, so dia akan infakkan. Sebab apa? Sawabullahi khair, pahala Allah tu lebih besar, liman amana wa amila salihan wala yulaqqaha illa sabirun. Tak akan dapat benda ni melainkan orang sabar. Sebab apa? Dalam tafsir yang lain disebut, dia kata nak mendapat pahala ni kan, ia kena banyak sabar. Sebab apa? Nak beramal dengan Islam ni kena banyak sabar. Memang betul kan, kita kan nak beramal soleh kena sabar. Kita tengok orang, kita kadang-kadang orang buat dosa untuk dapatkan pendapatan kan. Jadi kita tak sanggup buat benda macam tu kan. Orang sanggup rasuah macam-macam sekali. Sebab apa? Untuk dapatkan harta. Jadi kita tak nak benda tu kan. Kita tak kejar benda tu. Sebab apa? Kita tahu wala yulaqqaha illa sabirun, tak akan dapat pahala tu melainkan orang-orang yang sabar. Seterusnya ialah apa yang terjadi. Allah Ta'ala pun tunjukkanlah bila dah sampai kepada klimak ni, Qarun ini dah teruk sangat. Allah Ta'ala pun kata fa khasafna bihi wa bidarihil ard, maka kami tenggelamkan. Maknanya kalau ikut khasafa tu dalam bahasa Arabnya, makna dia mula ada lepas tu hilang. Jadi termasuk kat sini juga ialah kalau ikut dalam tafsir kata an-nuzul fil ardi, tiba-tiba mana kita kata tenggelam lah, kita kata dihisap bumi, kita kata kan bumi itu terbelah, dan tengok tak ada dah, masuk dalam bumi dah, gitu kan. Jadi an-nuzul fil ardi itu dikata khasafa. Kalau bulan tu gerhana, kita panggil juga khusuf, khusuful qamar. Sebab apa? Bulan mula-mula ada cahaya dia, tiba-tiba hilang cahaya dia, kita khusuf. Jadi khasafa tu mula-mula ada, tapi tak ada. Jadi sebab apa? Dihisap di bumi. Sebab itulah kata Qarun ini dihisap oleh bumi. Jadi masuklah ke dalam tanah semua sekali, dia dan juga wabidarihi, dan rumahnya. Bukan rumah biasalah kan, istana lah kan, of course kan, istana besarnya semua hilang. Sebab itulah kalau pergi ke negeri Mesir sekarang ni, ada satu tempat nama dia
Buhairah Qarun nama dia. Tasik Qarun. Satu tasik yang besar, lebih kurang besar. Beberapa puluh kilometer besar dia. Tasik tengah-tengah padang pasir. Tempat tu di Fayum satu tempat di Fayum, lebih kurang 100 km ke selatan Kairo tu, 150 km sampai satu bandar nama Fayum. Kemudian kita boleh pergi daripada Fayum tu, kita pergi ke Tasik. Satu tasik yang besar. Tasik tu ada ikan, ada macam-macam dalam tu kan, macam laut. Ada gelombang dia macam mana, tapi tengah padang pasir. Jadi tasik tu dinamakan oleh orang Mesir sebagai Tasik Qarun. Jadi dikatakan tasik itulah, tempat itulah di mana Qarun itu ditenggelamkan, lalu dia menjadi tasik. Dan ikan-ikan tu sebenarnya adalah harta daripada Qarun tu yang menjadi ikan. Wallahu a'lam bissawab. Itu kata orang Mesir lah, saya tak tahu. Okey, itu kepercayaan karut, kemana nak kata apa mereka. Tapi yang tenggelam, dihisap oleh bumi ini, ditarik oleh bumi ini, itu memang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu fa khasafna bihi wa bidarihi al-ardh fama kana lahu min fi'atin yansuruna. Tak ada orang boleh tolong dia. Kan tentera dia ramai, bodyguard dia ramai, apa benda kan ramai kan semua, tapi apa boleh buat? Tak ada orang boleh tolong dia. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Tak ada orang, tak ada grup yang boleh tolong dia min dunillah, selain daripada Allah. Allah Taala saja yang boleh tolong dia. Kalau Allah Taala nak tolonglah, wa ma kana minal muntasirin, dan dia pula tak boleh tolong diri dia sendiri. Jadi seterusnya lepas tu apa jadi? Jadi lepas daripada tu tersedarlah orang-orang yang tadi yang kagum sangat tengok harta dia tu, Masya Allah, hebatnya dia, sedapnya dia, sedap. Sekarang bila tengok benda tu berlaku, wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaqulun. Orang-orang yang dulunya, amsi tu kemarin, tapi maksud sini yang dululah, yang sebelum daripada ni, yang amannau makanahu, yang bercita-cita nak macam dia tu, nak jadi macam Firaun, nak jadi macam Qarun. Apa benda? Dapat harta banyak kan, dapat masuk dalam Forbes kan, masuk dalam senarai kan, 10 millionaires, billionaires, apa benda semua kan. Dulu bercita-cita macam tu lah, bestnya. Sekarang ni orang tu akan berkata apa? Allah Ta'ala sebut sini, yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Barulah dia berkata, dia kata apa? Wa ka'anna ni ada banyak penafsiran ulama. Kalau tengok dalam tafsir, dia kata ni paling kurang ada 5 maksud wai tu. Wai ka'anna gitu. Ka'anna, wai ka'anna, ada 3 perkataan kat situ. Jadi apa maksud wai kat sini? Wai bukan wai tu, wai ka'anna. Jadi kalau ikut sini lah, maknanya ialah dia boleh jadi satu maknanya ialah makna perkataan ta'ajub. Ta'ajub ni kalau ikut dalam terjemahan oleh Syekh Muhammad Basmeh ni, dia kata, wah, sesungguhnya Allah Ta'ala memewahkan rezeki bagi sesiapa. Macam wallah alam kan, boleh faham tak boleh faham, wah macam ni, wah macam kagum. Tapi maksud kat sini, dia mula teringat kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila wai ka'anna ni macam orang-orang tu berkata, siapa yang berkata ni? Dulu orang yang kagum sangat dengan Qarun ni, maka dia akan berkata pada hari ini, oh sungguhlah gitu, Allah Ta'ala beri rezeki pada siapa yang dia nak, dan Allah Ta'ala tak beri rezeki kepada siapa yang nak. Jadi maknanya banyak rezeki, tak banyak rezeki ni, luas rezeki, kaya, miskin ini bukan penentu kepada hebat tak hebat orang tu. Sebab apa? Allah Ta'ala boleh beri. Kepada Firaun Allah Ta'ala boleh beri kekuasaan, kepada Qarun Allah Ta'ala boleh beri harta, kepada Haman Allah Ta'ala boleh beri macam-macam. Mana siapa-siapa Allah Ta'ala boleh beri kan. Tetapi kan, apa yang Allah Ta'ala tak beri, apa yang lebih hebat daripada itu semua, itu sawabul akhirah. Jadi sebab itulah kat sini kata, laula an manallahu alaina la khasafa bina. Barulah mereka berkata pada masa tu, hey, kalaulah Allah Ta'ala beri pada kita juga, mesti kita akan jadi sombong macam tu, dan kita akan tenggelam juga sekarang ni, seperti mana yang terjadi kepada Qarun. Barulah sedar, wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Barulah mereka sedar, nasib baik mereka sedar. Itu juga dia kata why ni ialah kata-kata an-nadam. An-nadam ni maknanya menyesal. Menyesallah dulu kita macam tu. Sekarang ni alhamdulillah kita kan, itu nasib baiklah kita ni kan, tak berjaya seperti orang kafir. Orang kafir ni tak berjaya rupanya. La yuflihul kafirun. Kemudian ayat yang kita sebelum daripada akhir ni, Allah Subhanahu sebut, tilkad darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan
fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Allah Taala sebut ini apa ni, kaedahnya kan, kaedah dalam kehidupannya, konsep dalam kehidupan ni kan, benda ni tidak akan berubah selama-lamanya, iaitu apa? Allah Taala sebut tilkad darul akhirah, itulah di negeri akhirat. Jadi yang akhirnya ialah negeri akhirat yang kami tak akan jadikan, la naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi, yang kami jadikan dia ni akhirat ini untuk orang yang tidak menghendaki kebongkakan, tak dapat nak kehebatan di atas dunia ni, wala fasadan, dan tak nak buat benda-benda merosakkan. Jadi maknanya Allah Ta'ala tak nak beri benda ni semua ni kalau orang tu atas dunia ni bongkak. Sebab tu ada dalam hadis kan, Nabi SAW sebutkan, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardal min kibrin. Orang yang ada perasaan walaupun sebiji biji sawi daripada takabur, maka Allah Ta'ala tak akan bawa masuk syurga. Sebab itulah di antaranya ialah hikmahnya kan, Allah Ta'ala ni kan dimasukkan orang mukmin ni, kadang-kadang tu ada yang masukkan neraka dulu. Kenapa masuk neraka dulu? Sebab nak bersihkan orang tu sebab dari dosa. Tak akan masuk syurga orang-orang yang ada dosa. Jadi kena bersihkan dulu. Bila dah basuh habis dan dah bersih suci daripada dosa, barulah boleh masuk syurga. Sebab itulah orang kafir ni awal-awal lagi kebaikan dia tak ada, Allah Ta'ala tak beri. Sebab apa? Kebaikan dia tak ada sebab iman dia tak ada, walaupun dia buat baik. Sebab itulah iman tu penting, dan kemudian tak cukup dengan tu, dengan amalan soleh kan. Dengan amalan soleh pun kita pun tak lepas lagi kan. Jadi maknanya berusahalah kita, insya-Allah. Jadi ingatlah bahawa syurga ni tak akan dapat masuk kecuali, negeri akhirat ni tak akan dapat kecuali orang-orang yang tak nak uluan. Maknanya dia bukan tak ambil jawatan, dia diberikan jawatan dia ambil, tapi dia gunakan, dia bukan nak sombong dengan jawatan tu. Bila dia kaya, bukan dia nak hebat, merasakan dengan kekayaan dia tu kan, dia nak sombong pada orang lain. Jadi Allah Ta'ala sebutlah pada ayat terakhir pada hari ini, pada pagi ni, iaitu apa? Man jaa bil hasanati falahu khairum minha. Siapa yang datang pada hari akhirat itu nanti, maka dia akan dapat pahala yang lebih baik lagi. Maksudnya apa pahala lebih baik ni? Maksudnya Allah Ta'ala akan gandakan sekurang-kurangnya 10. Kalau tak 10, lebih lagi, sampailah kepada berapa lagi yang Allah SWT kita tak tahu kan. Tapi itu adalah kalau buat kebaikan. Tapi sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati, siapa yang buat jahat, fala yujzad lazina amilus sayyiat illa ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala tak akan balik. Itu konsep, prinsip. Allah Ta'ala tak akan balas mereka melainkan sekadar apa yang mereka buat. Jadi maknanya buat kejahatan dibalas satu saja, buat kebaikan Allah Ta'ala bagi ganda-gandakan lagi. Itu pun ramai lagi masuk neraka. Jadi tengok orang, bayangkan betapa pentingnya kita ni kena buat kebaikan, dan supaya Allah Ta'ala ni akan dapat memelihara kita semua. Kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar pada pagi ni kita akan diberkati, hidup kita pada hari ini diberkati. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.